Hai. Okay, so sekarang pukul 7.04. Hampir-hampir terlepas bas sebenarnya. Sebab sepatutnya tiket pukul 7 tapi sampai sini pukul 6.59 sampai dekat kaunter baru nak check in boarding pass. Masih belum sempat sebab bas tak sampai lagi. Okay. So hari ni kita akan pergi ke Melaka. Kita buat day trip hari ni. Pergi pagi balik malam insyaAllah. A few moments later. Okay, update. Tadi kan sampai 6.59 kan, tiket bas pukul 7. Pukul 7 tu baru sampai kat bawah kan, dekat pintu gate tu. Lepas tu bila tanya dekat akak kaunter tu, cakap bas tak sampai lagi kan. Lepas tu tunggu dalam 20 minit macam tu lah, tak lama pun. Akak yang dekat kaunter tu bagi tahu yang bas tu cancel trip sebabnya saya seorang je naik bas tu, bas daripada TBS ke Melaka. Jadinya refund tiket tu. Lepas tu ambil tiket baru. Tiket ni pukul 8.30. So sekarang pukul 7.47. Kita ada masa lagi 45 minit. So tadi saya dah beli sarapan dulu, beli roti dengan air dekat 7-Eleven. So kita makan dulu. Lepas tu nanti saya update balik selepas dah naik bas. Okay, update. Dah sampai tadi. Kita sampai pukul 10 suku dekat Melaka Central. Okay, so sekarang mengah naik tangga. Okay, sekarang kita nak pergi dekat bukit macam nak Bukit St. Paul, St.Paul kalau betul cara sebut. Okay, sekarang baru naik setengah. Okay, so kita akan naik lagi dan nanti saya akan tunjuk dekat atas. Okay, jom. Okay, hai. So, kita dah sampai dekat Bukit St. Paul. Okay, so sekarang quick history lesson kan. Kita belajar sikit macam mana sejarah Bukit St. Paul ni. Okay, so time para Maisara datang ke negeri Melaka waktu zaman dulu, bukit ni dinamakan sebagai Bukit Melaka dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan lah waktu zaman para Maisara dulu. Dan di sekeliling bukit ni juga dibina istana, masjid dan juga rumah-rumah kediaman untuk pembesar pada zaman dulu. Tapi waktu Portugis datang, itu pada tahun 1511, istana, masjid dan juga bangunan di sekeliling bukit ni diruntuhkan dan dimusnahkan lah. Dan kubu dibina dekat sekeliling bukit ni yang kita kenali sekarang ni sebagai bukit Kota Formosa atau Formosa. Dan pada tahun 1641, Belanda pula datang menakluki Melaka waktu tu. Dan gereja-gereja yang rosak kat sini dibaiki semula lah. Dan waktu tu gereja yang dibaiki tu dipanggil sebagai Gereja St. Paul dan digunakan sebagai untuk tempat keagamaan lah. Dan seterusnya pada tahun 1824 pula pihak Inggeris dia bina tiang lah dekat bukit ni untuk kibarkan bendera Union Jack. Dan sejak itu bukit ni dikenali sebagai Bukit Bendera. Lepas tu time kita merdeka, itu pada tahun 1957, bukit ni masih diteruskan, masih digunakan sebagai pusat pentadbiran. Dan Gereja St. Paul ni diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Dan sejak daripada itu, bukit ni dikenali sebagai Bukit St. Paul. Okay.
Itulah sedikit sejarah tentang Bukit Sempong ni. Daripada dinamakan sebagai Bukit Melaka, kemudian Bukit Bendera, lepas tu akhir sekali sekarang Bukit Sempong. Okay, hai. So sekarang kita dekat depan Museum Stamp ni. Tapi tak bernasib baik hari ni museum ni tutup sebab proses renovation. Tapi tak apalah. Okay. Sedikit sejarah lah pasal museum ni kan. Okay. Museum Stamp ni kalau dulu dia dibina waktu zaman Belanda dan dijadikan sebagai tempat kediaman untuk pegawai Belanda waktu tu lah. Dan waktu zaman Inggeris pun still digunakan sebagai tempat kediaman. Tapi start daripada tahun 2007, tempat ni dijadikan sebagai museum stamp dan diorang pamerkan stamp-stamp daripada dulu sampai sekarang. Termasuk stamp yang dekat dalam Malaysia dan juga dekat luar negara. Dan kalau tengok seni bina rumah ni, seni bina dia seni bina barat. Tapi kalau tengok pintu dengan atap dia, dia guna seni bina tempatan. Dan waktu tu juga dibina oleh orang Melayu dan orang Cina menggunakan bahan-bahan kita lah, barang-barang lokal. Okay, itulah sedikit sebanyak tentang sejarah Museum Stamp Melaka. Sekarang kita dekat dalam Infamosa. Okay, sebenarnya kalau kan tadi pada Bukit Sempong, sebenarnya boleh turun dekat tangga bahagian belakang, tangga satu. Ada dua tangga, satu naik daripada macam main gate dia, lagi satu boleh naik daripada belakang Infamosa ni juga. So baru tahu sebenarnya. Hai, sekarang kita dekat Museum Kesultanan Melayu Melaka. Sekarang kita dekat bahagian Balairong Seri. Ini keadaan dalam Balairong Seri. Okay, sikit kan kalau untuk tahu sejarah Balairong Seri ni adalah tempat untuk mengiktiraf orang-orang yang berjasa lah waktu zaman dulu. Okay, kalau tengok kedudukan ni, ada kat tengah ada raja, kiri kanan ada bentara. Okay, bentara ni adalah orang yang pegang alat-alat kebesaran diraja lah, dan diorang ada kuasa untuk bunuh siapa-siapa je yang mendekati raja tanpa keizinannya. Lepas tu yang tengah duduk tu pula adalah Raja Muda. Raja Muda pasal ada bendahara kat sini. Okay, kalau tengok yang kat tepi ni kan, nombor 7, 8, 9, 10 tu adalah hang jebat, hang tua, hang jebat, hang lekir dengan hang lekir. So tengok dekat sini pula, ni nombor 15 ni adalah gambaran lah untuk pesalah waktu zaman dahulu.
contoh kalau kalau ikut zaman dulu, kalau diorang dikenakan hukuman gantung, diorang wajib kena dibawa sembah pada raja dulu. So supaya raja akan putuskan sama ada untuk teruskan hukuman ataupun dibuang negeri seumur hidup. Okay, itu je sedikit sebanyak tentang sejarah Balerong Seri. Sekarang kita naik dekat bahagian atas. Kalau dekat sini, situ ada bilik Raja Sultan. Jadi itu akan kau ikut. Ini kalau bahagian ni tak pasal hukum Kani Melaka. Untuk kat sini diletak secara urutan kan. Yang pertama ni gambar pesalah-pesalah sedang ditangkap oleh penduduk kampung lah. Yang kedua ni hukuman potong tangan dikenakan untuk orang yang mencuri. Dan yang ketiga ni adalah hukuman untuk orang yang ditangkap atau hendak mencuri. Pesalah tu diconteng muka dia dengan kapur, arang, kunyit dan dinaik ke atas kerbau, lepas tu dibawa untuk mengelilingi kampung. Okay, next saya tengok kat sini pula gambar untuk orang yang melakukan zina lah. Kalau tengok yang kat atas tu pesalah zina yang masih bujang dikenakan sebatan sebanyak 80 kali. Yang kat bawah ni untuk yang dah berkahwin, orang yang melakukan zina dan telah berkahwin, orang dihukum direjam hingga mati. Sebenarnya macam tergamam lah bila baca description kat sini kan. Kalau tengok sama macam hukum hudud kan. Kalau tengok yang penzina yang tak berkahwin tu, kat situ dia tulis 80 kali sebatan. Tapi kalau ikut hudud 100 kali sebatan dengan dibuang negeri selama setahun. Betul kan saya kalau salah. Lepas tu kalau yang dah berkahwin direjam sampai mati, sama kan. Lepas tu dengan lagi satu yang kalau mencuri tu sama juga kan. Kalau ikut hukum hudud kan kena potong tangan kan. Sebenarnya macam dulu waktu belajar, jujur lah waktu belajar sejarah dulu tak minat lagi ni, saya dikira tak minat lah sebab macam membaca kan. Tapi sebenarnya dulu tak explore cara macam ni. Kalau kita melawat museum tu, kita lagi faham, kita lagi mendalami sebenarnya tentang sejarah negara kita kan. Macam dulu orang selalu cakap yang penting untuk belajar sejarah supaya kesalahan tak berulang kan. Dan fun fact juga, tak point fact lah kan, macam asas-asas perlembagaan negara Melayu kita pun memang berakar umbi daripada hukum Kani Melaka lah. Hari ni memang sangat rasa banyak tahu pasal benda baru pasal Melaka. Walaupun 2 jam je daripada rumah. Okay. Dah habis dekat Museum Kesultanan Melayu Melaka ni. So sekarang dah pukul 1 berapa dah, 1 lebih lah kan. Dah lapar dah, so kita cari tempat untuk makan. Jom. Okay, so sekarang pukul 5.10 petang. Okay, so tengah hari tadi kan
cerita tengah hari tadi kan nak pergi makan kan, makan tengah hari kan. Tapi mula nak pergi Wong Solo, tapi Allah, orang ramai sampai beratur kat luar kan. So macam kalau boleh nak elak tempat yang crowded lah kan. Lepas tu macam search lah dekat Google kan, apa makanan yang menarik dekat Melaka ni kan. Lepas tu banyak suggestion suruh makan asam pedas. Pergi dekat asam pedas sajalah, tak ada pencarakan langsung, memang sesak lah orang kan. So nak elak lah kalau boleh kan. Okay, lepas tu jalan-jalan ada kedai shawarma dekat sebelah Wong Solo tu je lah, shawarma. So belilah shawarma kat situ. Lepas tu sembang-sembang dengan pekerja yang buat shawarma tu. Kebetulan dia, bukan kebetulan, sembang-sembang dengan pekerja shawarma tu, rupa-rupanya dia doktor dekat macam baru lepasan Lim Kok Wing lah macam tu kan. So macam humble lah dia kan. So lepas tu nanti korang boleh lah try makan shawarma kat situ. Okay lah, not bad. Boleh je. Dengan dekat situ dia sebenarnya macam, sebab mula-mula saya ingatkan macam dia macam take away tau. Sebab macam dia tak ada tempat duduk. Rupa-rupanya dia macam campur dengan kedai sebelah tu. So dia ada kafe dekat bahagian atas. So boleh dine in sebenarnya. So tak ada rezeki, tak apalah. Next time nanti kita mungkin boleh try makan kat situ kan. Okay, lepas tu phone dah nak habis bateri. Macam sebab tak bawa power bank tak ada power bank, tak bawa power bank. Lepas tu cari tempat nak charge kan. So Google kat mana boleh charge telefon kan. Google, lepas tu dalam mall kan. So jalan-jalan dekat mall, dekat area tempat pelancong ni jugalah. Ada 2 mall, satu Paradigm Mall, lagi satu mall Dataran Pahlawan. Dataran Pahlawan. Lepas tu cari dalam tu, jumpa tempat nak charge kan. So charge kejap dalam sejam. So baru kita sambung jalan. Okay. So sekarang ni next kita nak pergi dekat area Jonker Street lah. Okay, so tadi kita dekat sini kan, Clock Tower sini. Lepas tu naik atas sampai sini.
Hai, okay. Sekarang dah balik dah pun. Dah sampai TBS. Tadi bas pukul 9. Ambil masa dalam 2 jam lebih jugalah untuk sampai TBS. Okay, so tu je untuk video day trip kali ni. So harapnya video ni bermanfaat dan mungkin boleh bantu sikit-sikit lah kalau korang macam nak buat day trip ke in the future. So tu je untuk setakat ni. Thank you sebab tengok sampai habis. Stay safe semua. Alright, bye bye.